Untuk video kali ini saya akan kongsikan temu bual saya bersama dengan Bernama Radio. Sebenarnya dalam 2-3 hari lepas penerbit Bernama Radio dia approach saya untuk nak buat temu bual secara live kat radio, tetapi melalui panggilan telefon, yang mana mereka nak temu bual saya, nak saya kongsikan tentang tips-tips cara nak kekal cergas ketika PKP berada kat rumah. Sebab diorang akan call saya kejap lagi, dan insyaAllah mungkin ada beberapa benda yang menarik yang saya boleh kongsikan dan mungkin akan dapat memberikan manfaat kepada semua penonton YouTube channel saya ni. Okay, kalau nak tahu macam mana apa yang saya borak dengan Bernama Radio, korang kena tengok video ni. Okay, teruskan menonton. Johor Bahru, Kuching dan Kota Kinabalu. Menyebabkan ramai yang kurang bergerak cergas, namun itu bukan alasan untuk tidak bersenam, ya. Ya, dan ini kerana kita masih boleh melakukan aktiviti senaman ringan secara rutin meskipun dalam rumah, kerana ia penting bagi meningkatkan daya tahan tubuh badan. Jadi jenis senaman apakah yang sesuai untuk dilakukan dalam tempoh ini? Untuk mendapatkan jawapannya, kita bersama-sama dengan Encik Muhammad Zarin yang merupakan seorang fitness blogger di talian. Ya, baiklah, kita nak bincang tentang kekal cergas semasa PKP ni. Okey, sebab kita tahu tak dapat disangka lagi aktiviti fizikal meningkatkan keupayaan kognitif dan tingkah laku yang positif seseorang. Maka timbullah persoalan, apakah faktor-faktor yang menjadi dorongan dan kekangan kepada orang ramai untuk terlibat dengan aktiviti fizikal, terutamanya sepanjang tempoh PKP ni. Mungkin Cik Zarin boleh mulakan dengan apa itu sebenarnya aktiviti fizikal? Okey, Assalamualaikum semua. Okey, untuk aktiviti fizikal ni seperti yang kita tahu, secara asasnya adalah senaman. Macam kita nak jogging ke, kita nak buat body weight workout ke. Tapi dalam konteks aktiviti fizikal ni sebenarnya macam-macam. Termasuklah kalau kita macam masak, kita mengemas rumah, kita berkebun. Apa saja aktiviti yang mengeluarkan peluh juga dikira sebagai aktiviti fizikal yang kita boleh buat. Sebenarnya banyak betul-betul yang kita boleh buat dekat rumah walaupun kita tak boleh keluar. Okey, contohnya macam kalau kita naik turun tangga mungkin rumah 2 tingkat ke, kan? Itu pun dikira sebagai senaman, bersukan juga. Betul. Okey, maknanya tak ada alasan untuk tidak melakukan senaman walaupun anda berada di rumah. Tapi apakah faktor yang menjadi kekangan khususnya pada orang ramai untuk mereka ni kekal cergas masa PKP? Apa antara kekangan, faktor-faktor yang menyebabkan mereka ni rasa macam susahnya nak bersenam? Kalau nak bersenam nak kena pergi keluar rumah, nak kena pergi gym dan sebagainya. Orang ni macam sebenarnya kalau sebelum PKP kita kebanyakan kita dah biasa macam workout, ada orang pergi gym, ada orang pergi zumba, ada orang pergi berlari dalam kumpulan dengan kawan-kawan. Tapi sebenarnya masa PKP ni antara kekangan adalah kita tak dapat nak buat semua benda tu. Gym tutup, nak lari dengan kawan-kawan tak boleh, nak buat aktiviti luar tak boleh. Tapi sebenarnya kalau kita fikirkan balik, kita boleh je sebenarnya macam berlari sorang-sorang dekat taman. Benda tu adalah dibenarkan dalam SOP yang PKP kali ini. Dan kalau kalau dah biasa pergi gym pula, sebenarnya kita boleh buat sekarang ni banyak online class workout secara online, secara virtual, kan. Okey, sebenarnya segala-galanya ada hujung jari saja, kan. Selama ni mungkinlah pergi zumba dengan kawan-kawan, kan. Tapi sekarang ni zumba secara online pun ada sebenarnya. Boleh turut serta, maknanya tak ada halangan langsung sebenarnya. Tapi dalam masa yang sama, apa yang boleh menjadi dorongan kepada mereka untuk terus melakukan senaman, terus kekal cergas, aktif walaupun berada di rumah? Mungkin juga sokongan ahli keluarga, mungkin pasangan masing-masing perlu berikan sokongan, atau apa sebenarnya yang boleh menyebabkan mereka rasa macam tak boleh, kena buat juga aktiviti ni, kena bersenam juga, nak tak nak kena bersenam juga. Di mana nak dapat dorongan tu? Okey, pendapat peribadi saya rasa untuk kekalkan aktif lifestyle ataupun kehidupan sihat ni, satu yang saya suka nasihatkan adalah untuk nak amalkan kehidupan sihat, untuk bersenam dan sebagainya. Kita jangan ikut musim, jangan ikut musim-musim tertentu. That's why kalau musim PKP contohnya, time PKP tak boleh nak keluar, kita cari jalan juga macam mana kita nak lakukan aktiviti yang kita suka. Kita cari juga cara macam mana kita nak buat senaman yang kita memang suka. Kita kena buat sentiasa. Sebab itulah bila kita PKP tak boleh keluar rumah ni, kita first kali kita jangan jadikan alasan untuk tidak boleh bersenam. Itu yang first kali lah. Lepas tu of course yang kedua, kita kena bagi tahu kita punya pasangan, kita punya ahli keluarga yang kita nak buat certain aktiviti ketika PKP ni. Okey, kita sendiri kena rancang perkara tersebut. Dalam masa yang sama juga mungkinlah memerlukan bantuan, juga panduan daripada mereka yang lebih arif dari segi untuk menjaga kesihatan. Contohnya macam Cik Zarin sendiri, kan, merupakan fitness blogger, senantiasa juga mengemaskini segala maklumat untuk mengajak orang ramai untuk sentiasa kekal cergas masa PKP ni.
Bagaimana dilakukan kalau Encik Zarin sendiri untuk ajak orang ramai untuk kekal bersukan dan sebagainya? Okey. Untuk dalam konteks bersukan sahaja sebenarnya ada macam-macam jenis sukan. Macam saya dulu suka berlari. Tapi bila kita PKP ni, of course kalau untuk berlarian ni kita agak terhad sikit. Tapi kalau saya boleh nak kongsikan PKP yang tahun lepasnya, kalau saya kongsikan, masa tu saya memang sangat aktif berlari. Tapi bila PKP kita jangan kata nak berlari, kita nak keluar rumah pun tak boleh. Saya PKP dulu tu. Jadi apa yang saya buat di kalangan kawan-kawan saya adalah kita buat challenge lari dalam rumah. Bayangkan PKP yang dulu. Itu antara benda yang saya beri dorongan. Dan memang betul tahun lepas atau PKP yang first tu saya lari 21 km dalam rumah. Saya rasa saya tak pernah terfikir yang saya mampu buat, tapi saya ada pengalaman. Selama mana tu berlari dalam rumah tu, Cik Zarin? Macam mana dia? Selama mana berlari dalam rumah tu? Ambil masa berapa lama tu? Saya rumah apartmen, jadi tidaklah besar sangat. Sebab tu kita pusing kat situ juga kan. Jadi saya rasa sekitar berapa jam? 5 jam juga sebenarnya. 5 jam. Maknanya secara tanpa henti maksudnya? Betul, tanpa henti. Tapi kalau kita nak berhenti sekejap dalam larian ni, kita boleh makan sekejap, kita nak ambil pisang ke, nak minum air ke boleh. Sebab kat rumah kan. Ya, itu tak apalah tiba-tiba ni. Solat pun boleh. Cik Zarin, takutnya tiba-tiba berlari dalam rumah, tiba-tiba kan makan nasi dulu. Berhenti, tengok TV dulu. Lepas tu sambung balik. Sebab tu saya kata untuk macam saya tak pernah berlari 21 km. Sebab tu saya tahu apa yang kita kena buat. Untuk orang lain nak lari 5 km ke, nak lari 2 km ke, pulang. Ada orang suka berlari setempat dekat rumah. Macam saya, PKP yang baru ni saya lebih suka aktiviti skipping. Sebab bagi saya skipping ni ataupun jump rope, kita boleh buat kat mana-mana je. Kita tak perlu kat luar. Kita nak buat kat depan rumah boleh, nak buat kat dalam rumah boleh. Sebab itulah saya gemar galakkan orang untuk mulakan dengan aktiviti skipping. Itu bagi mereka yang mungkinlah kalau macam keseorangan, hidup seseorang kan, tak ada anak-anak kecil, tak apa. Sekarang ni kalau kita fokus kepada mereka yang punya anak yang ramai ni. Betul. Kadang-kadang tak cukup kaki tangan ni. Apatah lagi nak bersenam, nak jaga diri semua kan. Macam mana tu? Nak bersenam tapi ada anak-anak yang kecil. Okey. Sebenarnya kita kena plan juga. Sebenarnya anak-anak ni pun kita kena tahu dia punya emosi, kita kena tahu dia punya timing. Dan kalau kita pandai tackle diorang, even diorang pun akan nampak seronok ketika kita bersenam. Sebagai contoh, kalau kita tengah nak buat senaman push up, contohnya mungkin diorang nak naik macam naik kuda contohnya. Itu biasa. Kan? Tapi janganlah anak yang besar sangat kan. Yang kecil-kecil dia akan nampak seronok. Ayah ataupun mak dia bersenam. Jadi diorang pun nak buat, diorang pun nak main-main juga sebenarnya. Jadi sebenarnya benda ni seronok kalau kita pandai rancang. Ya, dan satu perkara lagi bagi mereka yang pernah melakukan senaman menjadikan sebagai rutin harian sebelum ini kan, tak ada masalah pada saya rasa lah kan. Tapi bagi mereka yang tiba-tiba je baru terjentik hati, sepanjang PKP ni duduk kat rumah, asyik makan, tidur macam tu je kan. Kerja kat rumah, sampai-sampai tu makan juga kan. Mungkin terfikir macam, bermula hari ni aku nak bersenam, aku nak exercise. Apa perkara pertama yang perlu dilakukan, langkah pertama yang perlu dilakukan oleh individu ini? Okey, mula-mula kita kena tahu badan kita sendirilah. Sebagai contoh, kalau orang yang baru mula mungkin dia agak overweight sikit kan, kita kena tengok kemampuan diri. Jangan terlalu drastik. Dan yang paling penting sebenarnya, kalau selain senaman sudah tentulah pemakanan. Jadi kita kena cut ataupun kita kena kurangkan bahan-bahan yang tidak sihat seperti gula, garam, minyak. Saya suka advice adalah 3G, iaitu gula, garam, goreng. 3G je kita kurangkan dalam pemakanan kita secara berperingkat, dan barulah kita buat senaman sikit-sikit. Kita dah kurangkan sedikit berat badan kita melalui pemakanan, barulah kita boleh buat senaman secara sikit-sikit. Macam saya kan, saya suka buat skipping. Jadi kalau orang yang mungkin badan dia besar, mungkin agak susah nak buat skipping. Kalau dia tak turunkan berat badan sikit-sikit, mungkin ianya dapat memberikan impak yang tidak baik kepada kaki dan sebagainya. Sebab itulah kita kena buat secara sedikit-sedikit ikut kepada level ataupun diri kita sendiri. Ni sekarang kita beralih bab makan pula. Kan kita cerita tentang bab senaman, aktiviti fizikal, kita beralih pula untuk bab pemakanan. Sangat penting supaya kita seimbang. Bersenam-senam tapi makan tu perlu dijaga juga. Ramai orang yang bila dah duduk di rumah ni asyik ulang-alik ke dapur kan, ke sana, ke sini, ke depan, ke belakang, buka tutup peti ais tu biasalah kan, sebab lapar, bosan. Jadi penyelesaiannya makan dan makan. Apa kata Encik Zarin dalam hal ni? Okey, itu saya juga. Tapi sebenarnya kita boleh atasi masalah tu. Sebab apa? Bila kita dekat rumah ni, kita selalu pergi ke dapur tu betul. Kita ubah sikit. Kalau dulu tahun lepas kita banyak buat
tu menu-menu viral yang sedap-sedap lah. Sebab kita duduk kat rumah nak cuba masak itulah, nak cuba masak inilah. Tapi cuba kita ubah sikit, kita cari menu-menu viral yang sihat. Sebenarnya ada banyak sangat menu-menu viral yang sihat yang kita tak sangka kita boleh buat macam ni lah rupanya. Penting tak untuk kita sentiasa kira kalori makanan yang kita ambil setiap hari dan juga timbang? Ada orang macam dah selalu obses kan, hari-hari nak timbang, nak tengok orang naik ke tak naik turun ke tak berat badan tu. Pendapat saya pada peringkat awal untuk mereka yang mula nak turunkan berat badan, kita kena faham dulu konsep pengiraan kalori. Memang kita kena faham dan sebenarnya tips dia adalah kita kena amalkan kalori defisit, iaitu kalori yang kita ambil kurang daripada kalori badan yang kita perlukan. Jadi perbezaan itu sebenarnya adalah dapat membantukan untuk kita turunkan berat badan. Dan setiap makanan yang kita ambil, kadang kita tak tahu berapa nilai kalori dia dan ianya menyebabkan berat badan kita naik. Contoh kalau kita suka makan kuih kari pap contohnya, mungkin kita ingat kuih itu tidak akan mengemukkan sebab nampak kecil je kan, bukan kenyang sangat. Tapi sebenarnya kari pap tu tinggi kalori sebab cara-cara penyediaan dia dan sebagainya. Sebab itulah pada peringkat awal kita kena faham dulu konsep of kalori setiap makanan. Tapi lama-kelamaan bila kita dah faham, kita tak perlu pun nak kira kalori, kita dah dapat anggarkan, kita tengok-tengok pun kita dapat agak dah. Dan sebaik-baiknya kalau kita nak turunkan berat badan, bila kita timbang mungkinlah, jarak masa untuk kita timbang tu berat badan kita. Alright. Yang sesuai, dekat seminggu ke sebulan ke? Bagus kat soalan ni. Kita tahu masa ataupun waktu yang sesuai untuk kita timbang berat badan kita adalah setiap kali lepas kita bangun tidur, sebelum kita makan, sebelum kita minum, bangun je, itulah waktu yang sesuai untuk kita timbang berat. Sebab itulah dia sebenarnya berat badan sebenar kita. Biasanya saya akan nasihatkan lebih kurang seminggu sekali lah, jangan timbang hari-hari. Sebab satu, timbang hari-hari ni biasa kita tak akan ada progress setiap hari. Itu kita akan stres, juga kan? Kita akan stres. Kita akan workout sungguh-sungguh. Dua pun sama kan, sebab tu kita timbang at least gap dia seminggu kurang-kurangnya. Okey, itu dia. Kalau nak timbang bila bangun pagi sebelum kita makan apa-apa, itu adalah waktu orang kata yang paling sesuai. Digalakkan tadi timbang sekali seminggu ya? Tunggu sekali betul. Okey, supaya kita tidaklah pula nanti kita push diri kita kan, kenapa tak turun-turun. Tak boleh juga macam tu. Lepas tu, itu masalahnya. Okey, mungkin yang terakhir sekali. Apa salah faham dan faham salah dalam kalangan masyarakat kita berkaitan dengan bersenam ni? Yang selalu Cik Zarin dengar dan juga iyalah kan diadukan dengan soalan dan sebagainya. Antara masalah yang umum saya nampak, mereka kebanyakan nak mulakan secara drastik dan terlalu inginkan result terlalu cepat. Dan kebanyakan orang dia nak cara, kalau boleh dia nak shortcut, dia nak tahu tips mana ataupun cara mana yang boleh dapat kurangkan berat cepat. Ada yang nak tengok cara ni seminggu ke sebulan ke, sebenarnya salah. Sebab apa-apa pun cara yang kita buat, kita kena amalkan pemakanan yang sihat ataupun gaya hidup yang sihat. Sebab apa yang diet ke workout ke yang kita cuba amalkan, benda itulah yang kita akan praktikan seumur hidup hayat kita. Dan kalau kita buat benda tu, kita tengok, kita kaji balik, adakah kita boleh buat workout ataupun kita boleh amalkan diet itu dalam tempoh jangka masa yang panjang. Dan kalau boleh, ramai juga orang yang tengok cara orang workout ataupun senaman yang cara ni, dan kadang benda tu workout tu sesuai untuk orang tu, tetapi mungkin kurang sesuai untuk diri kita. Sebab itulah kita kena tahu apakah yang sesuai untuk diri kita dan apa saja healthy lifestyle yang kita amalkan, kita kena amalkan dalam jangka masa yang panjang. Bukan dalam tempoh sebulan, bukan dalam tempoh 2 bulan, kita kena buat long term. Dan benda ni kena secara konsisten, barulah ada hasil. Jadi kunci utamanya adalah anda perlu kenal diri anda, kondisi diri anda, tubuh badan anda terlebih dahulu sebelum anda melakukan sebarang aktiviti senaman. Dan dari segi pemakanan, apa yang dinyatakan, yang saya ingat tadi dinyatakan oleh Cik Zarin, perkara ataupun makanan yang perlu dikurangkan atau cuba elak ya, 3G. Betul. G yang pertama gula, G yang kedua garam dan G yang ketiga adalah goreng. 3G. Betul. Okey, baik, saya dapat tip tu. Okey. Terima kasih Cik Zarin kerana bersama-sama kami. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih Bernama Radio sebab sudi jemput saya kongsikan sedikit sebanyak tentang tips-tips kekal cergas ketika PKP. Saya harap apa yang saya kongsikan dapat memberikan manfaat. Ini adalah pertama kali saya kena tumbual dalam Bernama Radio. Cuma mula-mula tu saya macam nak kena tune sikit, intonasi penyampai radio bernama ni dia macam ni, jadi dia macam saya macam
dan kena ada intonasi yang skema sikit tu yang korang dengar tadi, rasa macam saya pun macam tengah jadi penyampai radio juga tadi lebih kurang. So saya harap okey semuanya. So terima kasih kepada korang yang dah menonton video ni dan yang mendengar suara saya secara online. So saya ucapkan terima kasih. So nanti kita akan jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton video ni. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya dan tekan bell notification button. Okey, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.